Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar semua? Pada kali ini kita akan belajar tajuk mempertahankan agama dan negara bagi bahagian ayat hukum untuk subjek pendidikan syariah Islamiah tingkatan 5. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-39 berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Maksudnya, diizinkan berperang bagi orang yang diperangi sebab mereka telah diinaya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat berkuasa untuk menolong mereka. Tuntutan hukum daripada ayat 39 hingga 41 surah Al-Hajj. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, yang pertama, keizinan untuk berperang dengan kaum musyrik jika orang Islam dizalimi. Yang kedua, kemenangan bagi orang yang apabila diberi kedudukan di bumi, mereka akan melaksanakan kewajipan solat kepada seluruh ahlinya. Yang ketiga ialah orang yang diberi kemenangan juga akan menunaikan zakat sebagaimana salah satu cabang ekonomi Islam. Dan yang keempat, bumi akan dimakmurkan dengan mengamalkan amal ma'ruf nahi mungkar supaya dapat memelihara keharmonian dalam masyarakat. Sebab nuzul ayat 39 hingga 41 surah Al-Hajj. Ayat ini merupakan ayat pertama yang diturunkan untuk memberi keizinan berperang kepada umat Islam yang ditindas oleh kaum musyrik. Sebelum itu, mereka pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta bersabar kerana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum mendapat perintah untuk berperang. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berhijrah ke Madinah, maka turunlah ayat ini. Kaedah istinbat hukum berdasarkan lafaz uzina. Ulama mengistinbatkan hukum ayat di atas berdasarkan lafaz uzina, iaitu fi'il madhi lil majhul yang memberi maksud diizinkan berperang. Keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hukumnya harus. Oleh itu, dibenarkan berperang dengan orang kafir jika umat Islam dizalimi oleh mereka. Pengertian dan tujuan mempertahankan agama dan negara. Yang pertama, pengertian. Mempertahankan agama ialah memelihara agama daripada sebarang ancaman dengan mempertahankan kewujudannya serta menolak sebarang langkah penentangan dan penghapusannya. Apakah maksud mempertahankan negara? Maksud mempertahankan negara ialah mempertahankan serta mengamalkan kedaulatan negara daripada sebarang bentuk penjajahan dan pencerobohan. Memelihara agama daripada sebarang ancaman merupakan prinsip yang paling utama dalam maqasid syariah. Dalam konteks Malaysia, memelihara agama bermakna melengkapkan apa-apa bentuk pelanggaran dan pemusnahan, termasuk mempertahankan negara dan kedudukan Islam sebagai agama rasmi persekutuan yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Apakah tujuan mempertahankan agama dan negara? Tujuan mempertahankan agama dan negara ialah peperangan merupakan satu jihad yang memerlukan segala bentuk pengorbanan dari segi tenaga, harta, akal, nyawa dan juga masa yang banyak semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka yang benar-benar mempunyai iman yang mantap dan menghayatinya sanggup meninggalkan kesenangan dunia untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun, keizinan untuk memerangi orang kafir bukan diperintahkan tanpa alasan yang kukuh. Tujuan mempertahankan agama dan negara yang terdapat dalam ayat di atas ialah: yang pertama, memelihara agama daripada dihapuskan oleh musuh Islam.
Yang kedua, diusir dari tempat tinggal tanpa alasan. Seterusnya, antara tujuan lain diizinkan untuk berperang adalah yang pertama, mempertahankan diri daripada diserang oleh musuh dari luar. Yang kedua, mempertahankan akidah yang sahih daripada dicemari fahaman yang terpesong. Yang ketiga, menegakkan keadilan dan menghapuskan fitnah untuk membersihkan nama baik Islam sehingga boleh mewujudkan keharmonian. Kepentingan mematuhi syarat dalam mempertahankan agama dan negara. Walaupun peperangan bersifat kekerasan, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala melarang tindakan yang melampaui batas dan melanggar etika yang ditetapkan dalam Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Artinya, dan perangilah kerana agama Allah Subhanahu wa taala akan orang-orang yang memerangi kamu. Janganlah kamu menceroboh, iaitu dengan memulakan peperangan. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka akan orang yang menceroboh. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-190. Adab dan etika dalam peperangan. Yang pertama ialah larangan membunuh orang yang mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, larangan membunuh orang tua, wanita dan kanak-kanak. Seterusnya, hikmah menjaga adab dan etika dalam peperangan. Yang pertama, membuktikan Islam tertegak bukan atas mata pedang dan sebarang bentuk kekerasan. Yang kedua, Islam mengutamakan aspek keamanan dan perdamaian dalam peperangan. Jika musuh ingin berdamai, peperangan akan dihentikan. Hikmah diizinkan berperang dalam Islam. Yang pertama, dapat mempertahankan diri daripada kezaliman musuh-musuh Islam yang berhasrat untuk memusnahkan Islam. Yang kedua, menjamin kelangsungan kebebasan beragama, tiada paksaan menganut Islam bagi penganut agama lain. Tindakan yang sesuai dengan tuntutan ayat hukum untuk diamalkan dalam kehidupan. Yang pertama, mengikuti perkembangan semasa tentang peralatan moden dan canggih dalam ketenteraan. Yang kedua ialah menguasai teknologi terkini peperangan. Dan yang seterusnya ialah kemahiran dalam perancangan strategi.